Okey, kali ini kita akan bincangkan chapter yang ketiga. Right, chapter ketiga ni adalah berkenaan dengan selection and speciation. So, kita tengok berkenaan dengan selection dahulu. Right. Selection ni yang dia ada dua jenis. Okay. Natural selection dan juga artificial selection. Right. So, kita tengok dulu berkenaan dengan natural selection. Right. Apa yang dikatakan dengan natural selection ni dari segi definition? Okay. A process in which individual with favorable inherited traits are more likely to survive and reproduce. Maksudnya, individu yang mempunyai ciri-ciri yang favorable mean yang paling sesuai biasanya akan boleh hidup dan boleh membiak di dalam sesuatu populasi tu. Kalau individu tu tidak mempunyai ciri-ciri yang sesuai, biasanya dia akan pupus daripada populasi tu. So natural selection ni adalah random process, di mana dia boleh berlaku bergantung kepada keadaan environmental. Sebab tu kita katakan bahawa environment tu adalah agent kepada natural selection. Right. Dan keadaan dia, organisma yang mempunyai phenotype, maksudnya yang mempunyai ciri-ciri yang favorable, yang paling sesuai, biasanya akan survive, akan hidup. Tetapi organisma yang tidak mempunyai phenotype ataupun ciri-ciri yang sesuai, biasanya organisma tu akan eliminate, akan hilang, sama ada mati ataupun berpindah daripada population tu. Right? Okay. So, natural selection ni dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah stabilizing selection. Yang kedua adalah directional selection. Yang ketiga adalah destructive selection. Korang kena ingat lah. Maknanya kalau soalan tanya ada berapa jenis natural selection, korang tahu ada 3. Stabilizing, ada directional dan juga ada destructive. Right. Okay. So, bila kita bincangkan tentang ketiga-tiga jenis natural selection ni yang, korang kena tahu satu perkara dahululah bahawa dalam sesuatu population, biasanya akan ada 3 phenotype yang akan terlibat dalam natural selection tu. Di mana kita namakan phenotype yang pertama tu sebagai ekstrim 1. Contoh dalam gambar zirafah saya ni, zirafah yang paling tinggi ni means yang mempunyai leher yang paling tinggi ni adalah ekstrim yang pertama. Manakala phenotype yang kedua mean yang mempunyai ciri-ciri ekstrim yang kedua adalah zirafah yang mempunyai leher yang paling pendek. Nampak? Yang mempunyai ciri-ciri yang paling besar adalah ekstrim yang pertama, yang mempunyai ciri-ciri yang paling kecil ekstrim yang kedua, dan kita ada phenotype yang ketiga, iaitu organisma yang mempunyai ciri-ciri pertengahan. Yang ni contoh zirafah yang mempunyai leher sederhana, itu yang kita panggil sebagai intermediate phenotype. So ingat, dalam satu populasi yang kita nak bincangkan ni means bincangkan tentang natural selection ni akan ada 3 phenotype, ekstrim 1, ekstrim 2 dan juga intermediate. Alright. So dalam keadaan ni, apa yang berlaku kepada ketiga-tiga phenotype tadi? Alright, ada 2 condition yang berlaku. Kalaulah phenotype tu is favors tu maksudnya sesuai. Biasanya organisma yang mempunyai phenotype tu dia akan survive, dia akan hidup dalam populasi tu, ingat. Kalau environment, kalau population favor that phenotype, so organisma yang ada phenotype tu dia akan survive, dia akan hidup. Contoh, right. Sekarang ni kita ada dua organisma kan dalam keadaan phenotype yang berbeza. Tetapi environment yang ada sekarang tu, dia favor kepada
phenotype yang tinggi. So sebab tu awak tengok zirafah yang tinggi ni hidup tapi zirafah yang pendek ni mati. Tu maksud dia. Dia akan favor phenotype yang sesuai lah dalam population tu. Dan keadaan yang kedua, tengok saya guna perkataan against. Kalau tadi favor kan. Kalau against ni maksudnya population tu tak suka, means tak terima phenotype tu. So, kalau mana-mana organisma yang mempunyai phenotype yang population against phenotype tu, so biasanya, organisma yang ada phenotype tu dia akan eliminate. Maksud eliminate ni dia akan matilah, akan pupuslah daripada population ni. Contoh ni, zirapah kecil yang mati tu. Maksudnya, zirapah kecil tu is eliminate daripada population. Kenapa dia eliminate daripada population? Sebab population against phenotype zirapah yang kecil tu. Alright. So tu dua perkara yang korang kena ingat. Dalam satu populasi kita akan bincangkan 3 jenis phenotype. Ekstrim yang pertama, ekstrim yang kedua dan juga intermediate. Ekstrim ni contoh ekstrim ni adalah yang paling contoh yang paling tinggi, itu ekstrim yang pertama. And then yang kedua, ekstrim yang kedua yang paling rendah contoh. And then satu lagi phenotype yang ada adalah phenotype intermediate yang sederhana berbanding daripada ekstrim satu dan ekstrim yang kedua. Okey, yang kedua awak kena tahu dalam population tu akan ada phenotype yang akan favor. Favor tu yang akan boleh terus hidup lah dalam populasi. Dan juga akan ada phenotype yang akan against. Maksud bila phenotype tu against oleh population tu, dia akan mati ataupun eliminate daripada population tu. Okey, right? So ingat dua perkara tu lah. Okey. Okey, kita tengok satu jenis natural selection dahulu, iaitu stabilizing selection. Right, kita tengok dalam keadaan stabilizing selection ni, population tu akan against phenotype yang mana dan population tu akan favor phenotype yang mana. Right. Okey. So dalam stabilizing selection ni yang population dia akan against kedua-dua ekstrim phenotype tu. Maknanya yang paling tinggi dan yang paling rendah tu will be against oleh population kalaulah stabilizing selection ni berlaku. Alright. Tetapi kalau stabilizing selection ni dia berlaku, dia akan favor phenotype yang intermediate ni, means organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sederhana tu. So ni kena ingat. Benda ni kena hafal. Stabilizing selection dia against kedua-dua extreme phenotype, tetapi stabilizing selection ni dia akan favor intermediate phenotype. Right. So bila berlaku keadaan macam ni yang sebenarnya dia akan mengurangkan variation. Apa maksud mengurangkan variation? Contohlah macam gini. Kalau tadi kita ada 3 phenotype kan, tinggi, sederhana, rendah, tapi bila yang tinggi mati ataupun hilang, yang rendah ni hilang, hanya tinggal yang intermediate ni sahaja kan. So hilanglah variasi. Variasi ni kan kepelbagaian. Kalau 3 tu pelbagai lah. Kalau dah tinggal 1 je phenotype dalam populasi tu, maksudnya tak variasi lah. Tu maksud decrease variation tu. Right. Then kalau kita tengok perubahan kepada graf population tu, kita akan dapati graf population tu akan berubah menjadi narrow. Macam mana yang dikatakan dengan narrow? Tengok gambar graf yang saya bagi. Ini adalah bentuk asal graf dalam bentuk bell shape. Itu populasi asal lah. So bila berlaku stabilizing selection, korang nampak ada anak panah ke bawah ni kan? Anak panah ke bawah ni. Anak panah ke bawah tu maksudnya populasi tu dia against lah. Dia tekan. Dia cuba musnahkan phenotype. Contoh kalau rama-rama ni phenotype yang cerah nampak. Dan phenotype yang hitam. So bila lama kelamaan berlaku
elimination of kedua-dua ekstrim phenotype tu tadi, yang putih dengan yang hitam tu, apa yang korang boleh nampak? Okey, populasi rama-rama putih ni makin kurang kan, nampak? Populasi rama-rama hitam ni makin kurang, so yang tinggal hanyalah populasi rama-rama yang warna kelabu contoh, yang mempunyai intermediate phenotype. So apa yang awak boleh nampak sekarang ni, graf ni dia jadi narrow, jadi kecil lah. Contoh kalau tadi dia besar macam ni, tapi kemudian dia jadi kurus macam ni, nampak dia jadi narrow. Sebabnya dua phenotype telah hilang daripada populasi tu. Boleh? Okay. So awak kena ingat, stabilizing ni dia against phenotype yang mana? So dalam keadaan ni dia against phenotype yang ekstrim kedua-dua, tetapi dia favor yang mana? Dia favor yang intermediate. And then macam mana keadaan graf dia? So awak boleh kata graf dia daripada bentuk bell shape akan menjadi narrow macam ni. Okay. Itu stabilizing selection. Alright. So kita tengok contoh. Okay. Untuk menerangkan keadaan stabilizing selection ni. Alright. Menggunakan perbandingan saiz ataupun berat baby yang baru lahir. Okay. Kalau korang tengok dalam gambar ni, ada baby yang besar sangat. Okay, mana itu adalah ekstrim tu. Ada baby yang kecil sangat, besar tapak tangan je tu. So itu pun ekstrim juga. Dan ada yang baby macam biasa. Okay, berat normal, kebanyakan baby itu adalah phenotype intermediate. So apa yang kita boleh tengok kepada baby-baby ni? Okay, biasanya kalau baby yang normal, okay, contoh baby yang ni, okay, yang mempunyai berat normal lah 2.5 sampai 3.5, okay. So, biasanya baby ni dia akan mudah nak survive lah. Means dia boleh membesar dengan mudah, okay, tanpa ada komplikasi, right? Okay, sebab dia mempunyai intermediate phenotype. Maksudnya, okay, berat baby yang macam ni, okay, adalah sihat. Okay, maksud dia, right? Tetapi, kalaulah baby tu lahir sangat kecil, biasanya regarding kepada baby premature, okay, lahir tak cukup bulan. Kalau korang tengok saiz dia 1.7 kilo je, kecil je. Alright. So, ini kita katakan bahawa baby ni adalah masuk bawah kategori extreme phenotype. So, biasanya baby premature ni sikit sangat peratus yang boleh survive ataupun yang boleh hidup. Okay, kebanyakannya, okay, baby-baby premature ni dia akan mati sebelum sempat dia membesar sedikit lah. Okay, so itu yang menyebabkan, okay, baby-baby yang kecil ni, okay, dia akan dia akan susah untuk hidup lah. Okay, disebabkan badan dia tak matang. Contoh, paru-paru dia tak lengkap lagi, sistem saraf dia tak lengkap lagi. Alright. Okay, itu merujuk kepada baby yang sangat kecil. Kalau baby tu besar sangat pun juga masalah ni lah. Macam si Montel ni. Okay, bayangkanlah. Mak dia kecil, nak melahirkan dia tu yang sampai 5 kilo tu besar sangat tahu. So, risiko dia adalah masa proses mak tu nak melahirkan dia. Okay, kalau dia berjaya dilahirkan tak ada masalah. Alhamdulillah, okay, terus dapat anak besar. Tapi kalaulah dia lahir normal, keberangkalan untuk masalah ketika melahirkan tu adalah tinggi. Itu pun boleh menyebabkan dia mati ketika dilahirkan. Alright, tu 3 contoh lah. Okay, nak menunjukkan macam mana environment persekitaran, okay, lebih favor, okay, phenotype yang intermediate. Okay, itu contoh untuk selection yang pertama. Okay, kita tengok natural selection yang kedua, yang kita panggil destructive. Okay, keadaan dia sama, yang korang memang kena ingat phenotype mana yang population to against dan phenotype mana yang population to favor. Okay, untuk destructive ni, okay, population dia against intermediate phenotype. Maknanya, kalau ada tinggi, sederhana, rendah, ni. Dia akan against yang intermediate.
tetapi dia akan favor yang ekstrim lah, yang tinggi dan yang paling rendah. Alright. Okay. So, bila disruptive selection ni berlaku, graf bell shape kita akan berubah, okay, membentuk dua bell shape yang baru. Okay, nanti kita tengok gambar perubahan graf tu macam mana yang dikatakan splitting into two. Right. Okay, ini adalah graf asal bentuk bell shape sebelum stabilizing selection tu berlaku. Dan kita tengok anak panah ni kan. Anak panah ni maksudnya, okay, population tu dia against, okay, ciri-ciri ataupun phenotype intermediate. Akhirnya intermediate phenotype ni makin hilang daripada population dan yang tinggal adalah population, okay, organisma yang mempunyai phenotype yang ekstrim sahaja. Contoh sekarang ni yang rama-rama ni tinggallah populasi rama-rama putih dan juga tinggal populasi rama-rama hitam. Populasi rama-rama kelabu yang intermediate tadi telah hilang ataupun pupus daripada population tu. So, macam mana yang dikatakan bell shape curve tu, splitting tu, okay, asal macam ni. Okay. Lepas tu, akhirnya dia akan jadi dua. Sini ada satu, sini ada satu. Itu maksud splitting tu. Alright. Okay. So, kita tengok contoh yang melibatkan stabilizing selection. Okey, contoh dia kita tengok apa keadaan size of beak of finch. Finch ni burung yang mendiami Cameroon lah. Okey, so dekat Cameroon tu burung-burung kat situ, okay, the finch bird ni, okay, dia ada asalnya dia ada tiga keadaan beak, paruh dia. Ada yang mempunyai paruh yang besar, ada yang mempunyai paruh yang sangat kecil dan ada yang mempunyai paruh yang intermediate, yang sederhana. Right. Okey. Okey. Tapi malangnya dekat Cameroon tu sumber makanan dia, contoh biji benih, okay, hanya banyak yang kecil dan yang besar je. Maknanya biji benih yang sederhana ni kurang kat situ. So, okay, bila keadaan sumber makanan dia begitu, dia hanya akan bagi advantage kepada burung yang mempunyai paruh yang besar dan juga burung yang mempunyai paruh yang kecil. Nampak? Kerana kalau burung tu ada paruh yang besar, dia boleh makan biji benih yang besar. Kalau burung tu ada paruh yang sangat kecil, dia boleh makan biji benih yang kecil. Tapi masalah dia kepada burung yang ada paruh yang besar sederhana ni. Dia nak makan mana? Okay? Sebab biji benih yang sederhana ni tak banyak, sikit. Kalau dia nak makan yang kecil ni, susah juga. Kalau dia nak makan biji benih yang besar ni pun susah juga. Nampak? Itu maksudnya, okay, populasi dekat Cameroon tu hanyalah sesuai kepada burung yang mempunyai paruh yang sangat besar dan paruh yang kecil sahaja. Sebab, okay, biji benih yang banyak terdapat dekat Cameroon tu hanya sesuai untuk burung yang ada paruh besar dan juga paruh yang sangat kecil. So, akhirnya, okay, burung yang ada paruh besar, burung yang ada paruh kecil ni, yang maksudnya yang mempunyai extreme phenotype ni, dia akan survive. Dia boleh hidup dekat Cameroon tu. Tetapi burung yang mempunyai saiz paruh yang intermediate ni, akhirnya, okay, dia tidak akan survive dekat Cameroon tu. Lama kelamaan, okay, burung yang ada saiz intermediate ni takkan ada dekat Cameroon. Yang tinggal hanyalah okay, jenis burung yang ada paruh besar dan juga paruh kecil. Ingat. Itu contoh macam mana population environment, okay, against intermediate phenotype tetapi favor kedua-dua extreme phenotype. Right. Okay. Kita tengok natural selection yang ketiga, iaitu directional selection. Okay. Directional selection ni, dia again salah satu extreme phenotype. Maknanya dia boleh against yang tinggi
ataupun dia boleh against yang paling rendah. Tapi salah satu dalam satu masa. Okay, but okay, dia akan favor salah satu yang ekstrim. Contoh, kalau at that time dia favor yang paling kecil, so phenotype yang paling besar ni akan eliminate. Ataupun sebaliknya. So, bila kita membincangkan directional selection ni, yang kita tak melibatkan intermediate. Sebab directional selection ni hanya melibatkan extreme phenotype sahaja. Okay? Contoh yang paling tinggi dan yang paling kecil. So, depend kepada situasi. Ada masa population tu against yang paling tinggi. Ataupun favor yang paling rendah. Ataupun sebaliknya. Okay, so kalau directional selection ni berlaku, kita akan dapati nanti bentuk bell shape ni, bentuk populasi ni yang asal di dalam bell shape, dia akan shift in one direction. Okay, macam mana yang dia katakan shift into one direction? Okay, kita tengok. Ni asal bentuk bell shape. And then population tu tiba-tiba against salah satu phenotype. So dalam gambar rajah ni maksudnya dia against phenotype rama-rama yang putih tu. Okay. And then lama kelamaan, okay, apa yang kita boleh nampak dalam population tu, okay, hanya tinggal satu extreme phenotype saja, iaitu phenotype yang gelap. Right, yang dimasukkan shifting tu, okay. Contoh tadi dia macam gini. Tapi sekarang ni dia pindah ke belah sini, dia shift. Tu maksud dia shifting. Kerana yang populasi baru yang terbentuk tu hanyalah merangkumi rama-rama yang gelap saja. So pergerakan gerah population ni dia depends lah. Dia boleh bergerak ke sini ataupun dia boleh bergerak ke sini, bergantung kepada phenotype ekstrim yang mana at that time population tu favors dan juga population tu against. Boleh? Alright. So, bila korang baca dan buat revision berkenaan dengan natural selection ni yang, you all kena ingat macam tu lah. Dia ada 3 jenis. Kita ada stabilizing, kita ada directional. Alright. So antara semua ketiga-tiga tu korang kena ingat lah. Dia akan favor yang mana, dia akan against yang mana, dan you all juga kena tahu dia akan menyebabkan perubahan population curve dia tu daripada bentuk yang asal bell shape kepada bentuk bagaimana. Adakah menjadi narrow ataupun splitting kepada dua ataupun bergerak ke arah yang berbeza. Okey? Boleh. Okey, ini contoh berkenaan dengan what we call the directional selection. Kita tengok contoh black and white peppermint tadilah. Right. So, untuk black and white peppermint ni, dia begini. Dekat populasi tu, asalnya memang dah ada dua phenotype ekstrim kan, yang gelap dan juga yang putih. Alright. Tetapi bila berlaku peningkatan industrial dekat population tu, batang-batang pokok dia menjadi gelap. Means kalau dulu batang pokok tu putih, sekarang ni batang pokok tu dah jadi hitam. So bila batang pokok itu yang merupakan habitat peppermint ni, rama-rama ni, so bila you all bayang je lah, bila rama-rama hitam duduk pada batang pokok yang hitam, so dia macam camouflage lah kan, maknanya pemangsa tak nampak dia. So bila pemangsa tak nampak dia, so dia bolehlah survive, tu maksud dia. Tetapi rama-rama yang putih ni, bila dia duduk pada batang pokok yang hitam tu, dia nampak sangat lah kan. So pemangsa dia nampak dia, so pemangsa boleh makan dia. So di situlah menyebabkan dia tak boleh survive dalam population tu tadi. Right? Itu contoh keadaan. Environment tu dia favor hanya salah satu what we call the phenotype sahaja. Right. Selection yang kedua, kalau tadi kita dah tengok natural selection, alright. Selection jenis yang kedua adalah artificial selection, right.
So artificial selection ni adalah a selective breeding of domesticated plants and animal to encourage of desirable traits. Maksudnya, artificial selection ni dia adalah selective, means dia adalah planned event. Maksudnya memang kita dah rancang kita nak macam mana, nak trait yang macam mana, right? Sebab itu, artificial selection ni dia punya selecting agent adalah humans. Maknanya kita yang menentukan. Sebagai contoh, saya nak breed kucing, spesies kucing, tapi saya hanya nak breed spesies kucing yang mempunyai bulu yang panjang, nampak? All things is planned. Maknanya selection tu saya yang buat, saya yang pilih. Sebagai agent selection, right? So artificial selection is carried out by the selective breeding. Biasanya hasil daripada artificial selection ni kita akan menghasilkan new breeds ataupun menambahkan variation di dalam phenotype sesuatu organism yang terlibat tu. So selective breeding ni yang dia ada dua jenis. Itu sama ada inbreeding ataupun outbreeding. Kita tengok perbezaan yang pertama antara inbreeding dengan outbreeding. Inbreeding ni adalah hasil mating antara close relative parents. Maksudnya antara adik-beradik, antara sepupu, nampak? Close relative. Contoh, dua ekor kucing tu kita matekan dia dan kedua-dua ekor kucing tu adalah daripada ancestor yang sama, means daripada nenek yang sama ataupun daripada keluarga yang sama. Tetapi outbreeding yang adalah mating antara unrelated parents, means antara jantan dan betina yang tidak ada berkaitan. Contohlah, kita ambil betina tu adalah kucing daripada Malaysian dan jantan tu adalah kucing daripada China, contoh. Kalau fikir logik kan dia memang bukan daripada parent yang sama, unrelated. Itu maksud outbreeding. So hasil daripada inbreeding ni yang mana anak-anak dia kebanyakannya adalah homozygous. Tetapi hasil daripada outbreeding ni anak-anak dia adalah banyak dalam keadaan heterozygous. Itu perbandingan kedua yang you all kena ingat lah. Right? Perbandingan yang ketiga antara inbreeding dengan outbreeding ni dari segi variasi yang terhasil. Biasanya inbreeding ni dia takkan menghasilkan variation yang banyak berbanding dengan outbreeding. Sebab kita boleh fikir logik lah, sebab kita kahwin kan kucing tu daripada keluarga yang sama. So means dia punya variasi hanyalah melingkumi ciri-ciri yang ada dalam keluarga tu sahajalah. Tetapi bila kita buat outbreeding ni, kita kahwinkan antara pasangan yang berbeza keturunan dia. So dia potentially untuk menghasilkan pelbagai phenotype. So bila berlaku pertambahan jenis-jenis phenotype, so di situlah wujudnya variation hasil daripada outbreeding tu. And then keadaan seterusnya yang merujuk kepada inbreeding dengan outbreeding adalah keadaan offspring, anak yang dihasilkan. Daripada inbreeding, offspring dia maintain the desirable characteristic of the parent. Maksudnya anak-anak dia tu masih mewarisi ciri-ciri daripada moyang dia ataupun daripada mak dan ayah dia. Sedangkan outbreeding ni dia adalah hybrid. Sebab dia adalah mating antara unrelated parents. So biasanya anak-anak daripada outbreeding ni adalah lebih resistant daripada penyakit. Kalau melibatkan tumbuh-tumbuhan yang boleh menghasilkan produk ataupun pengeluaran yang lebih baik. Cuma inbreeding dengan outbreeding ni dia ada masalah lah. Kalau inbreeding masalah dia, anak-anak dia tak berapa sihat, less vigor. Dan dia mudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit genetik. Alright.
Okay, tetapi kalau outbreeding ni dia punya problem, lama kelamaan ciri-ciri asal parents dia tu akan hilang lah, sebab dia dah mix up, dia dah hybrid antara ciri-ciri ayah dan juga mak dia. So lama kelamaan kita dah tak pasti sama ada zaman dulu ada tak ciri-ciri yang sepatutnya kita boleh lihat pada parents daripada ayah dia ataupun pada mak dia. Alright, okay, itu sedikit berkenaan dengan artificial selection yang you all kena tahu. Means you all kena tahu bandingkan antara inbreeding dan juga outbreeding.